yang maha murah, yang maha kasiani akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka. Merdeka! 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 Salam sejahtera semua. Pada hari yang ceria ini, kita akan meneruskan perbincangan kita tentang satu lagi tajuk di dalam bab 5, iaitu Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. Di penghujung tajuk ini, kita akan dapat mengetahui peranan Suruhanjaya RIT, isu kerakyatan Jus Soli, isi-isi Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957, kepentingan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 dan peranan tokoh-tokoh kemerdekaan. Baiklah, kita mulakan perbincangan kita dengan Suruhanjaya RIT terlebih dahulu. Suruhanjaya RIT dibentuk pada bulan Mac 1956. Tujuan Suruhanjaya ini ialah membincang, merangka dan menyusun Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Suruhanjaya ini terdiri daripada Lord Reed, Hakim British, Pengerusi Suruhanjaya, Sir Ivor Jennings dari England, Sir William McCall, bekas Governor General Australia, Tuan B. Malik, Hakim Mahkamah Tinggi India dan Tuan Abdul Hamid dari Pakistan. Adakah anda ketahui bahawa terdapat banyak isu yang menjadi halangan kepada Suruhanjaya ini menjalankan tugasnya? Antara isunya ialah pembentukan sebuah kerajaan persekutuan yang kuat, pemberian kuasa otonomi kepada negeri tertentu, kedudukan Raja-Raja Melayu istimewa, hak istimewa orang Melayu dan pewujudan satu bangsa Persekutuan Tanah Melayu. Untuk makluman anda, Suruhanjaya ini telah menerima sebanyak 131 memorandum daripada pelbagai pihak berkaitan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Memorandum ini termasuklah daripada Raja-Raja Melayu, orang perseorangan dan pertubuhan politik. Walau bagaimanapun, sebagai kerajaan, memo Parti Perikatan pada 27 Julai 1955 menjadi pertimbangan utama Suruhanjaya RIT. Tentu anda terfikir, apakah cadangan-cadangan Suruhanjaya RIT setelah mengambil kira memorandum semua pihak yang berkepentingan? Cuba lihat skrin untuk mengetahui lebih lanjut tentang cadangan-cadangan tersebut. Cadangan Suruhanjaya RIT telah diterbitkan pada bulan Februari 1957. Parlimen British telah menerima cadangan tersebut pada bulan Mei 1957. Majlis Mesyuarat Perundangan Persekutuan pula telah mengesahkan cadangan Suruhanjaya RIT pada 17 Ogos 1957. Tahukah anda, isu hangat yang berjaya diselesaikan dengan baik oleh Suruhanjaya RIT ialah berkaitan kerakyatan Jus Soli. Masih ingat lagi prinsip Jus Soli yang kita pelajari dalam episod yang lalu? Cuba renungkan kembali prinsip kerakyatan tersebut. Selepas beberapa rundingan dibuat, Raja-Raja Melayu telah menerima kerakyatan Jus Soli dengan syarat orang bukan Melayu mengiktiraf kedudukan istimewa orang Melayu dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Dengan tolak ansur ini, satu pakatan murni antara kaum telah terbina di Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka. Antara isi penting Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu ialah
pembentukan sebuah kerajaan persekutuan, pemisahan kuasa antara persekutuan dengan kuasa negeri melalui senarai persekutuan dan senarai negeri. Institusi raja berperlembagaan pada peringkat negeri dan negara diwujudkan. 3 jenis kerakyatan diwujudkan, iaitu secara kuat kuasa undang-undang, permohonan dan naturalisasi. Kedudukan istimewa orang Melayu dikekalkan. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Yang di-Pertuan Agong menjadi ketua negara. Pentadbiran negara bersifat demokrasi berparlimen. Pentadbiran negeri diketuai oleh Menteri Besar dan dibantu oleh Dewan Undangan Negeri dan Exco. Prinsip-prinsip Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu atau Perlembagaan Kemerdekaan 1957 adalah satu penerusan kepada pembinaan negara dan bangsa yang kukuh, sistematik dan berperundangan. Tahukah anda, unsur Kesultanan Melayu digabungkan dengan sistem birokrasi barat untuk membentuk identiti negara dan bangsa Persekutuan Tanah Melayu yang merdeka? Pemasyuran kemerdekaan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957 adalah manifestasi kepada Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. Baiklah, kita teruskan lagi perbincangan kita pada hari ini. Kita juga tidak boleh melupakan kepentingan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 ini dalam pembinaan negara dan bangsa. Aspek ini boleh keluar dalam bentuk soalan kemahiran berfikir. Jadi, jangan lupa untuk beri tumpuan. Antara kepentingan perjanjian ini ialah dengan adanya perjanjian ini, sebuah kerajaan demokrasi dengan berkonsepkan raja berperlembagaan telah dibentuk. Perpaduan kaum yang jitu dapat dibentuk dan ternyata memainkan peranan penting untuk mencapai kemerdekaan. Perbezaan kebudayaan dan fahaman politik boleh diselesaikan, membuktikan bahawa kita tidak memerlukan pertumpahan darah untuk mencapai matlamat. Perjanjian ini memberi peluang kepada penduduk tempatan untuk mentadbir sendiri sebuah negara yang berdaulat dan merdeka mengikut acuan sendiri. Setiap kaum berusaha untuk melahirkan identiti masyarakat yang merdeka. Perbezaan agama, bahasa, warna kulit dan bangsa dapat diketepikan demi perpaduan. Sebelum kita mengakhiri topik perbincangan kita pada hari ini, elok kita sentuh secara sepintas lalu tentang tokoh-tokoh yang memainkan peranan penting di dalam perjuangan menuntut kemerdekaan Tanah Melayu. Simbol persetujuan British untuk memberi kemerdekaan ialah melalui pembentukan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Saya harap anda membuat catatan tentang tokoh-tokoh ini. Antara tokohnya ialah Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Tun Abdul Razak, Tun H.S. Lee dan Tun V.T. Sambatan. Ingat ya, perjuangan membentuk sebuah negara dan bangsa yang merdeka menuntut pengorbanan yang besar. Langkah pemimpin Tanah Melayu memilih musyawarah sebagai pendekatan mengatasi segala kemelut politik merupakan langkah yang bijaksana dan amat berkesan.
Sebelum kita mengakhiri topik perbincangan, elok kita imbas kembali perkara yang telah kita pelajari pada hari ini. Peranan Suruhanjaya Reid, isu kerakyatan Jus Soli, isi-isi perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957, kepentingan perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 dan peranan tokoh-tokoh kemerdekaan. Sebagai generasi muda, anda sepatutnya mendukung konsep kerjasama sebagai pendekatan terbaik dalam memastikan kemerdekaan negara kita akan terus terpelihara. Dan kepada para pelajar semua, rajin-rajinlah membuat ulang kaji. Kita jumpa lagi. Pembelajaran kita pada kali ini berkaitan dengan penentangan pembesar tempatan terhadap penjajah British. Di penghujung tajuk ini, kita akan dapat mengetahui sebab-sebab penentangan pembesar secara umum, tokoh-tokoh pembesar yang menentang British, sebab-sebab khusus penentangan pembesar, peristiwa penentangan pembesar-pembesar. Cuba lihat gambar yang dipaparkan pada skrin. Kenalkah anda dengan tokoh yang dipaparkan ini? Mereka adalah tokoh yang berkorban demi mempertahankan kedaulatan negara kita. Tokoh pertama kita ialah Rentap. Seterusnya, tokoh kedua adalah Datuk Maharaja Lela. Dan tokoh yang ketiga dan terakhir ialah Mat Salleh. Sebelum kita mengkaji lebih lanjut tajuk ini, ada baiknya kita mengetahui dan mengenali terlebih dahulu kesemua tokoh pembesar yang menentang British dan tempat di mana berlakunya penentangan. Dol Said di Naning, Negeri Sembilan. Linggir di Sungai Saribas, Sarawak. Rentap di Ulu Sekerang dan Bukit Saduk, Sarawak. Sharif Masaho di Sungai Rajang, Sarawak. Mat Salleh di Tambunan, Sabah. Datuk Maharaja Lela di Pasir Salak, Perak. Yam Tuan Antah di Sri Menanti, Negeri Sembilan. Datuk Bahaman di Semantan, Pahang. Tok Janggut di Pasir Putih, Kelantan. Haji Abdul Rahman Limbong di Kuala Berang dan Kuala Telemong, Terengganu. Apakah punca yang menyebabkan tokoh-tokoh tersebut menentang British? Adakah sebab-sebab penentangan ini sama atau berbeza di antara seorang pembesar dengan pembesar yang lain? Untuk pengetahuan anda, terdapat 6 sebab mengapa pembesar tempatan menentang British. Sebab-sebab penentangan adalah seperti berikut. Dasar penaklukan British. Eksploitasi terhadap ekonomi tempatan, pelaksanaan pentadbiran barat terhadap masyarakat tempatan, campur tangan British dalam adat resam tempatan, pembesar tempatan kehilangan kuasa dan pengaruh, kesulitan penduduk tempatan. Selanjutnya, kita akan membincangkan setiap sebab secara terperinci agar kita tidak terlepas pandang isi-isi penting berkaitan tajuk ini. Penentangan pembesar tempatan disebabkan dasar penaklukan British. Dasar ini bertujuan mengukuhkan kedudukan politiknya. Kawasan taklukan terikat dengan perintah dan peraturan British. Misalnya, Naning yang menjadi jajahan British dikehendaki membayar ufti 1/10 daripada hasil pertaniannya. Ini secara tidak langsung menimbulkan kemarahan penghulu Dol Said yang menjadi pembesar Naning. Selain itu, penentangan pembesar juga disebabkan oleh hasrat British untuk menguasai ekonomi tempatan. Perkara ini dilakukan dengan memeterai perjanjian dengan pembesar tempatan. Kesannya, ekonomi dikuasai oleh saudagar negeri-negeri selat. Ini menimbulkan kemarahan pada pembesar tempatan. Contohnya, mereka memonopoli perlombongan dan perdagangan biji timah di negeri-negeri Melayu.
Sebenarnya ada 4 lagi sebab penentangan tersebut. Tahukah anda bahawa British telah memaksa sistem pentadbiran barat ke atas penduduk tempatan? Mereka telah memperkenalkan pelbagai perubahan dalam pentadbiran. Misalnya, British memperkenalkan sistem cukai, undang-undang dan peraturan tanah. Peraturan ini bertentangan dengan amalan tradisi. Di Terengganu, British menetapkan setiap tanah yang dibuka mesti memohon kebenaran dan dikenakan cukai tanah. Ini menimbulkan rasa tidak puas hati kepada penduduk tempatan. Baiklah, kita fokus perbincangan kita kepada sebab penentangan seterusnya. Untuk pengetahuan anda, British telah campur tangan dalam adat resam tempatan. Mereka memaksa nilai-nilai barat ke atas masyarakat tempatan. Misalnya di Perak, J.W.W. Birch telah campur tangan dalam amalan menggunakan orang suruhan. Tindakan ini telah ditentang oleh pembesar tempatan Perak. Pembesar tempatan juga menentang British disebabkan mereka kehilangan kuasa dan pengaruh terhadap kawasan pentadbiran mereka. Pembesar dilantik oleh Sultan. Mereka berkuasa dalam hal ehwal kawasan pentadbiran mereka. Contohnya, pembesar berkuasa dalam soal pentadbiran, perundangan, ekonomi dan sosial daerah mereka. Penjajahan British telah menggugat kredibiliti pembesar tempatan. Sebab terakhir penentangan pembesar tempatan ialah kesulitan yang dihadapi oleh penduduk tempatan. Mereka dibebani dengan pelbagai cukai dan peraturan baru. Penduduk menghadapi pelbagai kesukaran dalam menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Ini secara tak langsung juga menimbulkan rasa tidak puas hati. Baiklah, selesai sudah perbincangan kita berkaitan sebab-sebab penentangan pembesar tempatan terhadap British. Apa kata hari ini kita berbincang tentang perjuangan 2 orang pembesar tempatan sebagai pengukuhan maklumat yang kita ketahui berkaitan tajuk ini. 2 orang pembesar yang saya pilih untuk perbincangan kita pada hari ini ialah Rentap dan Datuk Maharaja Lela. Kita mulakan dulu dengan penentangan Rentap. Terlebih dahulu, kita perlu mengenali siapakah Rentap sebenarnya. Nama sebenar Rentap ialah Libau. Rentap bermaksud penggoncang dunia. Beliau merupakan pemimpin kaum Iban di Hulu Skrang. Rentap juga digelar sebagai Raja Darat dan Raja Ulu. Berdasarkan pengetahuan anda, mengapakah Rentap menentang James Brooke di Sarawak? Rentap menentang James Brooke kerana bertindak balas terhadap langkah James Brooke menghapuskan kaum Iban di Sungai Skrang. Rentap juga marah kerana dianggap sebagai lanun. Adakah anda tahu bagaimana peristiwa penentangan Rentap berlaku? Rentap telah menyerang kubu James Brooke di Nanga, Skrang. Rentap berjaya mengusir James Brooke. Brooke bertindak balas dengan membakar perkampungan orang Iban. Rentap berundur ke Bukit Sadok. James Brooke berjaya mengalahkan Rentap pada tahun 1861. Rentap telah berundur ke Ulu Sungai Entabai. Apakah kesan penentangan Rentap selepas tahun 1861? Serangan Rentap semakin lemah dan gagal dalam perjuangannya. Seterusnya, kita fokus pula kepada negeri Perak. Tidakkah anda tertanya-tanya, apakah yang berlaku di negeri Perak pada tahun 1875? Sebenarnya, penentangan pembesar di Perak telah dipimpin oleh Datuk Maharaja Lela. Satu keistimewaan penentangan di Perak ialah ia berlaku secara bersatu oleh semua pembesar dan sultan. Datuk Maharaja Lela telah dibantu oleh Sultan Abdullah, Ngah Ibrahim, Datuk Sago, Seputum, Pandak Indut dan Pandak Lam. Mengapakah pembesar Melayu di Perak menentang British? Antara sebab-sebabnya ialah pembesar menolak sistem cukai yang menghapuskan hak mereka. British campur tangan dalam adat resam dan hal ehwal tempatan. J.W.W. Birch tidak tahu menghormati sistem sosial tempatan
dan tidak tahu berbahasa Melayu. Bolehkah anda jelaskan serba ringkas peristiwa penentangan Datuk Maharajalela? Pada Februari 1875, Datuk Maharajalela dan pembesar Melayu Perak membantah perjanjian Pangko. Pada 21 Julai 1875, telah diadakan mesyuarat oleh pembesar Melayu di Durian Sebatang untuk menentang Undang-Undang British. 12 September 1875, Datuk Maharajalela bersetuju untuk membunuh J.W.W. Birch setelah bermesyuarat di Belanja. Pada 2 November 1875, Seputum, Pandak Lam dan lain-lain telah membunuh J.W.W. Birch di Pasir Salak atas arahan Datuk Maharajalela. Pada 20 November 1877, Datuk Maharajalela dan pembesar lain telah dibicarakan. Tidak sangka begitu tinggi semangat penentangan yang ditunjukkan oleh pembesar Melayu Perak. Mahukah anda tahu apa kesudahan penentangan Datuk Maharajalela? Datuk Maharajalela, Pandak Indut, Pandak Lam dan Seputum telah dibicarakan dan dijatuhkan hukuman gantung. Raja Ismail telah dibuang ke negeri Johor, manakala Sultan Abdullah dan Ngah Ibrahim dibuang negeri ke Pulau Seychelles. Apakah perasaan anda terhadap hukuman yang dikenakan terhadap pembesar Melayu yang mempertahankan kedaulatan negeri Perak? Tentu sedih dan sayu, kan? Jadi dapat kita simpulkan bahawa penentangan Datuk Maharajalela juga gagal mencapai matlamat seperti mana rentap. Sebelum kita mengakhiri topik perbincangan, elok kita imbas kembali perkara yang telah kita pelajari pada hari ini. Melalui tajuk perbincangan tadi, kita dapat memahami sebab-sebab penentangan pembesar, mengenali 10 orang tokoh yang menentang penjajahan British, mengkaji sebab-sebab khusus dan peristiwa penentangan rentap di Sarawak dan Datuk Maharajalela di Perak. Banyak lagi peristiwa penentangan pembesar yang kita masih belum bincangkan. Dalam episod yang seterusnya, kita akan mengupas segala persoalan dengan lebih terperinci. Hingga berjumpa lagi, selamat beristirahat dan jangan lupa untuk terus berusaha ke arah kecemerlangan. Penjajahan Barat ke atas Asia Tenggara telah membawa banyak perubahan. Di antaranya ialah perubahan yang berlaku dalam sistem politik. Jadi, pada hari ini kita akan mengkaji dan mempelajari apakah perubahan-perubahan yang dibawa oleh penjajah Barat dalam sistem politik di Asia Tenggara. Di penghujung tajuk ini, kita akan dapat mengetahui format jawapan struktur, maksud birokrasi, ciri-ciri sistem birokrasi Barat, perubahan pentadbiran di Filipina, perubahan pentadbiran di Indonesia, perubahan pentadbiran di Thailand, kesan-kesan perubahan sistem pentadbiran Barat dan fakta soalan kemahiran berfikir. Tahukah anda, penjajah Barat berpendapat bahawa penguasaan terhadap sistem politik adalah perlu untuk menguasai ekonomi negara-negara jajahan. Oleh itu, apabila kuasa-kuasa Barat menguasai Asia Tenggara, maka sistem birokrasi Barat telah diperkenalkan. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan birokrasi Barat ini? Birokrasi Barat bermaksud sistem pemerintahan dan pentadbiran yang dikendalikan oleh pegawai-pegawai kerajaan yang terdiri daripada penjajah Barat. Pentadbiran melibatkan berbagai jabatan dan agensi serta mengandungi peraturan-peraturan tertentu. Kita teruskan lagi perbincangan kita. Senaraikan ciri-ciri birokrasi Barat yang diperkenalkan oleh penjajah di negara-negara Asia Tenggara. Ingat ya, jawapan adalah ringkas tanpa huraian. Begini cara menulis jawapannya. Penubuhan kerajaan pusat. Gubernur Jeneral sebagai ketua pentadbiran. Pentadbiran dijalankan melalui biro.
Pegawai Barat sebagai Ketua Biro. Pengenalan Undang-Undang Barat. Untuk memudahkan kita memahami perubahan sistem birokrasi Barat ini, elok kita lihat perubahan di 3 negara Asia Tenggara. Kita mulakan dengan negara Filipina terlebih dahulu. Apakah bentuk pentadbiran Filipina sebelum penjajahan Sepanyol? Bentuk pentadbiran Filipina sebelum penjajahan Sepanyol adalah terdiri daripada daerah-daerah kecil yang dikenali sebagai barangi. Pentadbiran daerah diketuai oleh Datu. Di selatan Kepulauan Filipina, wujud kerajaan-kerajaan Islam. Kita bincangkan soalan seterusnya pula. Nyatakan perubahan pentadbiran yang dilakukan oleh Sepanyol di Filipina. Sistem pentadbiran berpusat diperkenalkan. Pentadbiran diketuai oleh Gubernur Jeneral. Pentadbiran wilayah pula diketuai oleh pentadbir wilayah. Manakala gubernur kecil pula menjadi pentadbir bandar. Pentadbiran peringkat tempatan pula dikendalikan di bawah sistem encomienda. Semua baranggai disatukan. Pentadbiran diketuai oleh encomendero. Bagaimana pula dengan sistem pentadbiran tradisional di Indonesia ya? Indonesia terdiri daripada beberapa buah kerajaan berasingan seperti Kerajaan Mataram dan Kerajaan Bantam. Kerajaan diketuai oleh raja dan dibantu oleh pembesar. Pentadbiran tempatan diketuai oleh pembesar daerah atau dikenali sebagai Bupati Jawa. Apakah perubahan pentadbiran yang berlaku di Indonesia setelah penjajahan Belanda? Pentadbiran Indonesia dibahagi kepada 2, iaitu pentadbiran pusat dan pentadbiran tempatan. Pentadbiran diketuai oleh Gubernur Jeneral. Pentadbiran tempatan dikendalikan oleh pembesar tempatan dengan pengawasan pegawai Belanda. Penubuhan jabatan kerajaan seperti Jabatan Pelajaran dan Jabatan Pertanian. Penubuhan Dewan Tempatan sebagai penasihat pentadbiran Belanda. Penubuhan Volksraad sebagai Majlis Rakyat. Tahukah anda negara Thailand walaupun tidak pernah dijajah oleh mana-mana kuasa barat, namun birokrasi moden tetap dilaksanakan di negara itu? Jom kita tinjau apa yang berlaku di Thailand. Untuk pengetahuan anda, birokrasi barat telah diperkenalkan oleh Raja Mongkut dan Raja Chulalongkorn. Perubahan yang dilakukan oleh Mongkut ialah melantik 80 orang pegawai barat untuk mengetuai pelbagai jabatan. Melantik penasihat keuangan, pelabuhan dan polis dari Britain. Melantik kastam dari Amerika Syarikat. Melantik penasihat ketenteraan dari Perancis. Manakala, Chulalongkorn pula telah memperkenalkan Majlis Penasihat Rendah, Majlis Mesyuarat Tertinggi dan Kabinet Tertinggi, melantik juru audit dari Britain untuk berkhidmat dalam perbendaharaan negara. Berdasarkan perbincangan terhadap perubahan sistem pentadbiran di 3 buah negara sebentar tadi, kita kaji pula apakah kesan-kesan perubahan ini ke atas negara-negara Asia Tenggara. Antara kesan sistem birokrasi terhadap masyarakat tempatan di Asia Tenggara ialah sistem pemerintahan tradisional yang diamalkan selama ini menjadi semakin merosot. Institusi raja terjejas, contohnya sebagaimana yang berlaku di Burma dan Indonesia. Kedudukan dan kuasa pembesar-pembesar yang menguasai daerah juga terjejas. Hak mereka untuk memungut cukai dihapuskan. Dasar ekonomi barat yang diperkenalkan telah menindas penduduk tempatan. Contohnya seperti sistem tanaman paksa di Indonesia dan sistem polo di Filipina.
Penjajahan kuasa barat di Asia Tenggara sebenarnya memberi kesan yang baik dan juga kesan yang buruk kepada masyarakat tempatan. Sebelum kita mengakhiri topik perbincangan, elok kita imbas kembali perkara yang telah kita pelajari pada hari ini. Melalui tajuk perbincangan tadi, kita dapat format jawapan struktur, ciri-ciri sistem birokrasi barat, perubahan pentadbiran di Filipina, perubahan pentadbiran di Indonesia, perubahan pentadbiran di Thailand, kesan-kesan perubahan sistem pentadbiran barat dan fakta soalan kemahiran berfikir. Sistem birokrasi barat yang diperkenalkan di Asia Tenggara telah mengambil alih peranan raja dan perbesar yang akhirnya membawa kepada tercetusnya gerakan nasionalisme. Hingga jumpa lagi, selamat mengulang kaji. Salam sejahtera, apa khabar? Semoga ceria untuk meneruskan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk makluman anda, kita akan meneruskan lagi perbincangan berkaitan tajuk bab 2 iaitu nasionalisme di Tanah Melayu sehingga Perang Dunia Kedua. Pada hari ini, kita akan tumpukan perhatian kita kepada peranan Persatuan Melayu di dalam perjuangan nasionalisme. Pada awal abad ke-20, muncul Persatuan-Persatuan Melayu yang membincangkan pelbagai persoalan bangsa Melayu. Persoalan ini tertumpu kepada isu ekonomi, pendidikan, bahasa, sastera, perpaduan dan pembelaan politik bangsa. Kita fokus perbincangan kita kepada nama-nama persatuan yang muncul pada 1920-an hingga 1940-an di Tanah Melayu. Antara persatuan Melayu yang ditubuhkan pada tempoh ini ialah Kesatuan Melayu Singapura KMS, Persatuan Sahabat Pena Malaya PASPAM, Persatuan Melayu di Negeri-Negeri Melayu, Kesatuan Melayu Muda KMM. Soalan kita yang pertama. Tuliskan maklumat berkaitan Kesatuan Melayu Singapura KMS dalam perjuangan nasionalisme di Tanah Melayu. KMS ditubuhkan pada tahun 1926. Salah seorang pengasasnya ialah Muhammad Yunus Abdullah. Kesatuan ini didukung oleh mereka yang berpendidikan Inggeris. Tujuan kesatuan ini ditubuhkan ialah menjaga kepentingan sosioekonomi penduduk Melayu Singapura. Antara kejayaan kesatuan ini ialah memperolehi sebuah kawasan pertempatan khas bagi orang Melayu di Singapura. Perjuangan Kesatuan Melayu Singapura telah mendorong penubuhan persatuan-persatuan di Tanah Melayu. Pada tahun 1934, Persatuan Sahabat Pena Malaya, PASPAM, ditubuhkan dan telah diketuai oleh SM Zainal Abidin. PASPAM merupakan persatuan bersifat sosial. Soalannya, apakah tujuan PASPAM ditubuhkan di Tanah Melayu? Jawapannya ialah menggalakkan ahli berkenal-kenalan, menggalakkan ahli bertukar-tukar pendapat, menggalakkan perpaduan dan persaudaraan dalam kalangan orang Melayu. Selain itu, perjuangan nasionalisme juga berkembang pesat dengan penubuhan persatuan-persatuan Melayu seperti Persatuan Melayu Perak, Persatuan Melayu Selangor, Persatuan Melayu Pahang dan Persatuan Melayu Negeri Sembilan. Cuba kita kaji apakah tujuan Persatuan-Persatuan Melayu ditubuhkan pada tahun 1930-an.
Tujuan penubuhannya ialah menggabungkan tenaga intelektual Melayu, membincangkan nasib orang Melayu dalam ekonomi, pendidikan dan perkhidmatan kerajaan, menggalakkan perpaduan orang Melayu. Kita beralih pula perbincangan kita kepada kegiatan berpersatuan di Sarawak dan Sabah. Soalan saya, bagaimanakah kegiatan berpersatuan di Sarawak dalam perjuangan nasionalismenya? Kegiatan berpersatuan di Sarawak mula dengan penubuhan Persatuan Melayu Miri pada tahun 1936. Kemudian diikuti dengan penubuhan Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak PKMS pada tahun 1939 yang dipimpin oleh Datuk Patinggi Abang Haji Abdillah. Mengapa Datuk Abang Haji Abdillah menubuhkan PKMS? Apakah tujuan penubuhannya? Tujuan penubuhan PKMS ialah mengeratkan perpaduan Melayu, menggalakkan pendidikan, menjaga budaya dan maruah bangsa, menegakkan ajaran agama Islam. Untuk maklumat anda, kesedaran untuk berpersatuan tidak begitu menonjol di negeri Sabah. Kegiatan berpersatuan tidak tersebar ke kawasan pendalaman kerana kesulitan perhubungan dan taraf pendidikan yang rendah. Tahukah anda, kesedaran berpolitik muncul seiring dengan penubuhan Kesatuan Melayu Muda pada tahun 1939. KMM dipimpin oleh Ibrahim Haji Yaakob. Nama KMM diilhamkan oleh Sultan Jenain, iaitu pelarian politik dari Indonesia. KMM didaftarkan oleh Mustafa Husin, naib ketua KMM pada bulan Disember 1940. KMM ditubuhkan pasti ada tujuan dan matlamatnya. Jadi kita perlu kaji dan beri perhatian terhadap aspek ini. Tujuan penubuhannya ialah untuk mencapai hasrat politik iaitu menentang penjajahan British, menggalakkan perpaduan pemuda Melayu di seluruh Semenanjung, meningkatkan tahap pendidikan orang Melayu. Kemuncak kesedaran kebangsaan orang Melayu menjelang Perang Dunia Kedua ialah apabila diadakan Kongres Melayu pada tahun 1939 dan tahun 1940. Kongres ini mendapat sokongan golongan intelek dan akhbar-akhbar Melayu. Mengapakah kongres ini penting kepada perjuangan nasionalisme orang Melayu? Cuba lihat kepentingan kongres ini pada paparan di skrin. Apa kata kita fokus pula pada soalan kemahiran berfikir? Ingat markah yang banyak diperuntukkan untuk soalan kemahiran berfikir. Jadi, kita kena biasakan diri kita dengan soalan ini dengan kerap membuat perbincangan dan latihan. Soalan perbincangan kita ialah,
Berdasarkan perbincangan tadi, maka jelas Penubuhan Persatuan Negeri dan Badan Sosial Melayu telah menggalakkan kesedaran untuk bersatu membela kepentingan mereka dalam semua bidang. Perpaduan sebagai sebuah bangsa Melayu menjadi lebih jelas dengan adanya perbincangan di peringkat kebangsaan dan laksananya Kongres Melayu. Semua kegiatan nasionalisme berfokus pada matlamat untuk membebaskan diri daripada tekanan penjajahan. Inilah semangat yang harus dipunyai oleh generasi muda seperti anda pada hari ini. Jadikan iktibar terhadap peristiwa ini dalam hidup kita. Jumpa lagi dalam episod seterusnya. Pembinaan negara dan bangsa Malaysia bermula sejak tahun 1957 dan masih berterusan hingga ke hari ini. Oleh itu, dalam episod ini kita akan memberi tumpuan kepada ciri-ciri negara dan bangsa dalam Kesultanan Melayu Melaka yang menjadi asas pembentukan negara dan bangsa Malaysia. Di penghujung tajuk ini, kita akan dapat mengetahui ciri-ciri pembinaan negara dan bangsa iaitu konsep negara, konsep bangsa, konsep kerajaan dan maksud perlembagaan. Mengetahui ciri-ciri negara dan bangsa dalam Kesultanan Melayu Melaka iaitu wilayah pengaruh, maksud kedaulatan, keunggulan undang-undang, maksud rakyat, lambang-lambang kebesaran dan konsep kerajaan. Dalam episod kali ini, perbincangan topik kita akan menjurus kepada menjawab soalan struktur dan esei. Sejarah perkembangan negara kita memperlihatkan bahawa proses pembinaan negara dan bangsa adalah berasaskan 4 ciri utama. Tentunya anda tertanya, apakah ciri-ciri tersebut? Sebenarnya ada 4 ciri utama dalam pembinaan negara dan bangsa iaitu negara, kerajaan, perlembagaan dan bangsa. Sebelum kita mulakan perbincangan, saya harap anda ingat kembali tips untuk menjawab struktur, esei ringkas dan esei yang dipaparkan di skrip. Apakah yang dimaksudkan dengan negara? Maksud negara ialah wilayah yang mempunyai penduduk, sempadan dan pemerintah yang berwibawa. Negara Malaysia terdiri daripada Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah. Senang kan tulis jawapannya? Anda juga boleh jawab soalan tadi seperti ini. Maksud negara boleh dirujuk kepada institusi pemerintahan yang tersusun. Ia bertanggungjawab melaksanakan keputusan politik serta menguatkuasakan undang-undang dan peraturan kerajaan. Kita teruskan perbincangan kita dengan soalan yang kedua. Apakah ciri-ciri bangsa dalam sesebuah negara? Sekumpulan manusia yang mendiami sesebuah wilayah, mempunyai persamaan dari segi bahasa, adat, resam, kesenian dan pengalaman sejarah. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan kerajaan? Maksud kerajaan ialah pemerintah yang menggubal dan melaksanakan dasar sesebuah negara. Kerajaan merujuk kepada 3 badan dalam pemerintahan iaitu Badan Perundangan, Badan Perlaksana dan Badan Kehakiman. Apakah yang dimaksudkan dengan perlembagaan? Jawapannya ialah peraturan tertinggi yang bertulis, didokumenkan, dijadikan rujukan dan panduan untuk mentadbir negara. Tahukah anda, sebenarnya ciri-ciri Kesultanan Melayu Melaka mempunyai banyak persamaan dengan ciri-ciri negara dan bangsa Malaysia pada hari ini. Ciri-ciri itu ialah wilayah berpengaruh, kedaulatan, rakyat, kerajaan, lambang-lambang dan keunggulan undang-undang. Soalan perbincangan kita ialah bincangkan ciri-ciri negara dan bangsa dalam Kesultanan Melayu Melaka. Ciri-ciri negara dan bangsa dalam Kesultanan Melayu Melaka ialah mempunyai wilayah pengaruh. Rakyat dalam kawasan ini menerima dan memperakui pemerintahan seorang raja.
Kesultanan Melayu Melaka mempunyai kawasan lingkungan pengaruh yang luas tanpa ditetapkan sepadannya. Empayarnya meliputi seluruh semenanjung Tanah Melayu dan Timur Sumatera seperti Jambi, Inderagiri, Siak dan Aru. Selain itu, ciri lain ialah kedaulatan. Kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi terhadap rakyat sesebuah wilayah. Kekuasaan ini tidak boleh dihadkan oleh mana-mana pihak. Kedaulatan juga merujuk kepada kekuasaan yang dimiliki oleh sesebuah negara iaitu pemerintah. Kedaulatan memastikan sesebuah negara itu bebas daripada pelbagai aspek. Misalnya campur tangan, paksaan, taklukan atau penjajahan kuasa asing. Macam mana? Anda dapat mengikuti dan memahami penerangan setakat ini? Kita fokus pada ciri seterusnya. Ciri ketiga negara dan bangsa dalam Kesultanan Melayu Melaka ialah mempunyai lambang-lambang. Lambang merupakan simbol atau identiti sesebuah negara. Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan dan lambang penyatuan negara dan bangsa. Selain itu, kebesaran Sultan juga dilambangkan dengan warna, agama Islam, undang-undang, protokol dan adat istiadat istana. Malah Sultan juga mempunyai alat kebesaran diraja yang merupakan simbol kedaulatan negara dan kerajaan yang memerintah. Contohnya, nobat, tengkolok diraja, cogan agama, gendek diraja, kalung diraja dan pending diraja. Keunggulan undang-undang juga merupakan asas pembentukan negara dan bangsa. Undang-undang dicipta untuk memelihara keamanan dan melindungi rakyat. Ia menentukan struktur kerajaan, kehakiman, bahasa, agama dan kerakyatan yang diterima oleh masyarakat. Zaman Kesultanan Melayu Melaka terdapat dua jenis undang-undang iaitu Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Ciri kelima negara dan bangsa dalam Kesultanan Melayu Melaka ialah mempunyai rakyat. Rakyat merupakan penduduk sesebuah wilayah. Rakyat bertanggungjawab untuk mentaati raja yang memerintah. Ketaatan rakyat dapat dilihat melalui beberapa aspek. Misalnya, sanggup mempertahankan negara, menghadiri adat istiadat kerajaan, mengadakan gotong royong dan kerahan tenaga. Masih ada satu lagi ciri yang kita perlu bincangkan. Apakah ciri tersebut? Ciri akhir negara dan bangsa dalam Kesultanan Melayu Melaka ialah mempunyai kerajaan. Kerajaan merupakan badan yang diberi kuasa untuk menguruskan pentadbiran, menjaga keamanan, mempertahankan kedaulatan negara dan menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain. Pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, sistem pentadbiran menggunakan sistem pembesar 4 lipatan. Sultan merupakan pemerintah tertinggi dan dibantu oleh pembesar di peringkat pusat, jajahan, daerah dan kampung. Sistem pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka yang kita bincangkan sebentar tadi telah diwarisi oleh negeri-negeri Melayu seperti Johor, Perak dan Pahang. Sebelum kita mengakhiri topik perbincangan, elok kita rumuskan perkara yang telah kita pelajari pada hari ini. Melalui sesi pembelajaran tadi, kita dapat memahami dan mengetahui ciri-ciri pembinaan negara dan bangsa iaitu konsep negara, konsep bangsa, konsep kerajaan dan maksud perlembagaan. Ciri-ciri dan bangsa dalam Kesultanan Melayu Melaka iaitu wilayah pengaruh, maksud kedaulatan, keunggulan undang-undang, maksud rakyat, lambang-lambang kebesaran dan konsep kerajaan. Sebelum kita akhiri pembelajaran, suka saya ingatkan bahawa kita mempunyai tanggungjawab yang besar untuk mempertahankan institusi kesultanan yang diwarisi daripada Kesultanan Melayu Melaka. Hingga bertemu lagi dalam episod seterusnya. Jangan lupa ulang kaji.